Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam sejahtera. Warga maya sekalian, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum mahasiswa bersama saya Syamisah binti Muhammad Nazri di pagi berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum riwayat kewafatan Rasulullah SAW seringkali menjadi perbincangan dalam kalangan ahli pengkaji. Namun, fakta yang disampaikan itu mestilah diteliti dahulu supaya tidak terjerumus dalam menyampaikan perkara yang tidak pasti. Melalui Sahih Al-Bukhari, tanda awal saat kewafatan Rasulullah SAW ada disebut oleh baginda ketika menyampaikan khutbah, iaitu sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba sama ada untuk memilih dunia atau memilih berada di sisinya. Lalu hamba itu memilih untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah saat Rasulullah SAW menyampaikan khutbah ini, lalu Saidina Abu Bakar terus menangis sehingga para sahabat tertanya, mengapakah Saidina Abu Bakar menangis? Lalu setelah dipahami perkataan hamba yang disebutkan Rasulullah SAW itu adalah dirinya sendiri, iaitu Rasulullah SAW yang sudah memilih berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi tanda awal sebelum saat kewafatan Rasulullah SAW. Justru penyampaian inilah menjadi kunci utama forum kita pada hari ini. Sesuailah dengan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu sepinya bumi Madinah. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga maya sekalian sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama, ayu berbaju kurung, iaitu saudari Siti Aminah binti Syaifuddin. Seterusnya, ahli panel yang kedua, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari Aina Izmin Syafiqah binti Abdul Rahim. Dan akhir sekali, ahli panel kita yang ketiga, nampak tegas tapi baik orangnya, iaitu saudari Siti Aisyah binti Hamzah. Selamat datang kepada kesemua ahli panel. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, soalan saya yang pertama pada panel pertama, apakah peristiwa yang berlaku sebelum Rasulullah SAW wafat? Masya Allah, soalan yang cukup menarik dan cantik daripada saudari moderator kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan apakah punca sakitnya Rasulullah SAW sebelum menjelang kewafatan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap awal pasti ada akhirnya, dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Begitulah juga dengan kisah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah pun diberikan satu tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai utusan, di mana baginda akan menyampaikan hidayah ataupun petunjuk kepada umat-umat baginda untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah selesai semua tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda sudah pasti akan kembali ke sisi penciptanya, iaitu Allah Taala.
Walau bagaimanapun, sebelum menjelangnya kewafatan, baginda telah pun ditimpa satu sakit yang luar biasa. Baginda telah menderita sakit demam pada suhu yang cukup tinggi sehinggakan badan baginda menggigil-gigil. Dan untuk kali pertamanya, baginda mengadu pada isteri baginda iaitu Sayyidatina Maimunah berkenaan sakit yang telah pun ditanggung baginda. Punca utama ataupun akibat sakit yang ditanggung oleh Rasulullah SAW ini adalah racun, yang mana seorang wanita Yahudi telah pun menaburkan racun pada makanan yang dimakan oleh baginda pada tahun 7 Hijrah. Ketika itu berlakunya perang Khaybar, dan makanan yang dimakan oleh baginda adalah daging, yang mana daging adalah salah satu makanan kegemaran baginda. Kesan daripada racun yang telah pun dimakan oleh baginda bersama daging tersebut telah pun berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dan ketika itu baginda menanggung kesakitan yang cukup luar biasa sehinggakan orang sekeliling baginda, iaitu isteri-isteri baginda, para sahabat, penduduk-penduduk dapat merasakan kesakitan yang sama yang mana ditanggung oleh Rasulullah SAW, kerana mereka dapat melihat urat-urat di kepala dan leher baginda timbul. Itu merupakan salah satu tanda yang mengatakan baginda menanggung kesakitan yang cukup luar biasa. Dan ketika dalam tempoh baginda sakit juga, baginda ada pergi ke Baqi', dan baginda berdoa kepada seluruh para syuhada yang berada di Baqi' sambil berkata, sesungguhnya aku akan menyusul kalian. Dan ketika pulang daripada Baqi', baginda pun meminta izin daripada isteri-isteri baginda. Baginda ingin beristirahat di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ni merupakan isteri yang amat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu isteri-isteri baginda cukup memahami akan keadaan baginda Rasulullah SAW. Maka isteri-isteri baginda mengizinkan baginda untuk beristirahat di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Oleh itu baginda pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan baginda berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehinggalah baginda menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu adalah sedikit sebanyak mengenai kisah apakah punca utama ataupun apakah akibat Rasulullah sakit sebelum menjelang wafat. Okay, sekian. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, ahli panel pertama ada menyatakan bahawa penderitaan kesakitan Rasulullah SAW diakibatkan diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Namun, bukan ini menjadi asbab atas kewafatan Nabi Muhammad SAW, kerana tugas Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah sudah selesai dan telah tiba masanya Nabi kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru saya ingin menanyakan persoalan yang kedua kepada ahli panel kita yang kedua. Bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW di akhir kehidupan, dan apakah persepsi para sahabat sewaktu kewafatan Rasulullah SAW? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator kita yang Ayu di sana. Okay, mengenai saat-saat akhir hayat baginda Rasulullah SAW, baginda ketika itu diriba isterinya
yakni Sayyidatina Aisyah. Sebelum itu, Rasulullah meminta untuk bersiwak setelah melihat Abdurrahman ibni Abi Bakar memegang kayu suginya. Lalu, Sayyidatina Aisyah mengambil siwak untuk diberikan kepada baginda Rasulullah dan baginda pun bersiwak. Di samping itu, terdapat satu pijana yang berisi air di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian baginda menyapukan air ke mukanya seraya berkata, "Sungguh kematian ini ada sakaratul maut." Tidak lama itu, Rasulullah SAW mengangkat tangan ke langit, lalu baginda berkata, "Bersama-sama dengan mereka yang telah engkau kurniakan dan golongan para nabi, siddiqin dan salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Letakkanlah aku bersama kekasih yang tertinggi. Ya Allah, ya Tuhanku, kekasih yang maha tertinggi." Baginda ulang lafaz tersebut beberapa kali dan tangan baginda lemah turun ke bawah. Maka tak kala itu baginda terus bersama kekasih yang tertinggi, Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kewafatan baginda SAW ketika itu pada waktu duha, pada hari Isnin bersamaan 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 63 tahun. Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Tidak pernah aku lihat satu hari lebih ceria dan bercahaya dari hari kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, dan tidak pernah aku lihat satu hari yang lebih buruk dan muram dari hari kewafatan Rasulullah SAW." Tak kala itu juga Sayyidina Umar yang tidak sanggup kehilangan Rasulullah SAW sehingga beliau menyangkal muslimin yang berkata Rasulullah SAW telah wafat. Sayyidina Umar berkata, "Demi Allah, Rasulullah pasti akan pulang semula. Sesiapa yang menyangka bahawa Rasulullah telah wafat akan dipotong tangan dan kaki mereka, dan tiada seorang pun yang akan kudengar menyebut Rasulullah wafat, melainkan akan kupancung kepalanya dengan pedangku ini." Sehinggalah setelah kedatangan Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, "Sesiapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati." Selain itu, Sayyidina Abu Bakar membacakan firman Allah dalam surah Ali Imran yang bermaksud, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelum dia beberapa orang Rasul. Adakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Akhirnya, ketika itu, para muslimin mula tersedar akan kata-kata dan firman Allah yang telah diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan mereka menerima kewafatan baginda SAW. Itulah sedikit sebanyak kisah di saat kewafatan Rasulullah SAW. Saya kembalikan majlis kepada saudari moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada ahli panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Saya petik satu daripada perbahasan panel kita yang telah menyentuh hati saya, iaitu Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah melihat satu hari yang lebih buruk dan muram dari hari kewafatan Rasulullah SAW." Ayat ini telah berkait rapat dengan tajuk forum kita, iaitu sepinya bumi Madinah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini telah menunjukkan perginya seorang insan yang disayangi umatnya telah membawa kepiluan dan kesedihan yang tidak terhingga.
Jika dua orang ahli panel kita tadi menerangkan tentang peristiwa sebelum dan ketika kewafatan Nabi, saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang siapakah bertanggungjawab dalam pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita semua sedia maklum, Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal dan dikebumikan pada keesokan harinya di rumah Sayyidatina Aisyah. Menjawab kepada soalan moderator sebentar tadi berkenaan orang-orang yang terlibat dalam memandikan orang-orang yang terlibat dalam menguruskan jasad Rasulullah SAW. Menurut Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya yang bertajuk Sejarah Hidup Muhammad, ada menyebutkan antara yang terlibat dalam memandikan jenazah baginda ialah Sayyidina Al-Abbas, Ali bin Abi Talib, Al-Fadlah dan Al-Qassam yang merupakan putera kepada Sayyidina Al-Abbas, Syarqan, Usamah bin Zaid dan Aus bin Khawli. Ketujuh-tujuh orang sahabat tersebut mengambil tugas masing-masing, di mana Sayyidina Ali bin Abi Talib menyandarkan jenazah baginda ke dadanya. Kemudian Sayyidina Al-Abbas dan kedua-dua orang anak lelakinya itu, iaitu Al-Fadlah dan Al-Qassam, ditugaskan untuk membalikkan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Manakala Sayyidina Usamah dan Syarqan pula ditugaskan untuk mencurahkan air ke atas jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Hisham di dalam kitab sirah yang mafhumnya, kata Ibnu Ishaq, ketika mana Abu Bakar radhiyallahu anhu telah dibai'ah, orang ramai mula untuk menguruskan jenazah Rasulullah SAW pada hari Selasa. Abdullah bin Abu Bakar, Usaid bin Abdullah dan selain dari keduanya menceritakan kepada aku, Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Fadl bin Al-Abbas, Al-Qutham bin Abbas, Usamah bin Zaid dan Syarqan. Maula Rasulullah adalah yang bertanggungjawab dalam memandikan jenazah Nabi. Aus bin Khawli adalah salah seorang daripada Bani Auf bin Khazraj, berkata kepada Ali, "Demi Allah, wahai Ali, kami juga ada bahagian untuk menguruskan jenazah Rasulullah SAW." Sayyidina Aus merupakan sahabat Rasulullah dan juga di antara ahli Badar. Kata Ali, "Masuklah." Maka Aus pun masuk, duduk dan turut memandikan Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ali menyandarkan jenazah baginda ke dada beliau. Al-Abbas, Al-Fadlan dan Al-Qassam memusingkan tubuh baginda, manakala Usamah bin Zaid dan Syarqan kedua-duanya mencurahkan air. Pada masa yang sama, Sayyidina Ali memandikan jenazah Rasulullah SAW. Beliau menyandarkan tubuh baginda ke dadanya dan pada tubuh baginda ada komis yang digunakan untuk menggosok bahagian belakang baginda. Tangan beliau langsung tidak menyentuh tubuh baginda. Lalu Ali berkata, "Demi ayah dan ibuku, engkau ketika hidup mulia dan ketika wafat pun mulia. Dan tidak dilihat pada jenazah Rasulullah SAW sesuatu yang buruk yang ada pada jenazah orang lain. Demikianlah yang kita ketahui. Sesungguhnya pada tubuh baginda SAW sangatlah mulia sehingga ketika baginda telah wafat sekalipun, para sahabat juga mempersetujuinya berdasarkan hadis yang telah kita dengari sebentar tadi." Terima kasih kepada ahli panel ketiga tadi atas penerangan yang amat terperinci tadi. Baiklah, saya tekankan dalam penerangan ahli panel ketiga tadi bahawa tarikh wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jatuh pada 12 Rabiul Awal pada waktu duha dan dikebumikan pada keesokan harinya di rumah Sayyidatina Aisyah.
Baiklah, beralih kepada persoalan kita terhadap info isu semasa mengenai orientalis terhadap pandangan mengenai peristiwa kewafatan Rasulullah SAW. Pertamanya, soalan yang pertama yang ingin diajukan kepada panel ketiga, iaitu mengapakah bait terakhir Rasulullah SAW dalam khutbahnya mengingatkan umatnya supaya tidak meninggalkan solat? Ini adalah antara bait dari khutbah terakhir Rasulullah SAW. Wahai manusia, dengarlah dengan bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan yang kamu miliki. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Di sini dapat kita lihat betapa pentingnya solat 5 waktu, yang mana sehingga ianya disebut di dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW. Tiada yang lebih penting di dunia ini selain mencari pahala untuk bekalan di akhirat kelak. Solat merupakan ibadah atau amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Oleh kerana itu, betapa pentingnya solat bagi umat Islam itu haruslah dinombor satukan walau dalam keadaan apa sekalipun. Solat tidak boleh ditinggalkan. Justru itu, lakukanlah solat sebelum mengerjakan suatu kerja apapun. Solat juga merupakan tiang agama bagi umat Islam. Perlulah disadari bahawa solat fardu 5 waktu adalah kunci dalam segala amal ibadah yang lain dalam menentukan amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya. Jika sempurna ibadah solat seseorang, maka diterimalah amalan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, jika rosak ibadah solatnya, maka akan ditolaklah segala amalan yang lain-lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya menjadi sia-sia sahaja. Boleh dikatakan sikap umat Islam dalam memahami dan menunaikan ajaran Islam, khususnya ibadah solat, dapat dikategorikan kepada 3 golongan. Golongan pertama ialah golongan orang yang mengerjakan sembahyang. Golongan kedua ialah golongan orang yang tidak mengerjakan sembahyang. Dan golongan ketiga ialah golongan orang yang kadang-kala bersembahyang dan kadang-kala tidak bersembahyang. Fenomena sedemikian tidak boleh dibiarkan berterusan kerana akan melahirkan generasi yang lemah akibat mengabaikan solat serta mengikut hawa nafsu, dan generasi inilah yang amat dibimbangi oleh Rasulullah SAW dan dilabel oleh Allah Subhanahu Taala sebagai umat yang sesat dan bakal dicampakkan ke dalam api neraka. Wa ya na'udzubillahi min zalik. Begitu hebat sekali kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel ketiga kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan kepada masyarakat di luar sana. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada panel pertama secara ringkas tentang adakah selepas wafatnya Rasulullah SAW ada Nabi seterusnya? Saya persilakan panel kita yang pertama untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan berkenaan dengan adakah selepas wafatnya Rasulullah SAW terdapat Nabi seterusnya? Okey, jawapan bagi soalan tersebut adalah tidak ada mana-mana Nabi mahupun Rasul setelah kewafatan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ada menegaskan dalam sebuah hadis yang bermaksud rantai kenabian dan kerasulan telah sampai pada akhirnya. Tidak akan ada Nabi maupun Rasul sesudahku.
Selain daripada dalil ataupun bukti melalui hadis, terdapat juga bukti dan dalil daripada Al-Quranul Karim bagi menerangkan perkara tersebut, perkara berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang membawa maksud Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa daripada seorang laki-laki daripada kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui sesuatu. Maka melalui hadis dan ayat Al-Quran ini, kita boleh simpulkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang telah pun diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini. Setelah baginda wafat ataupun sesudah baginda, tidak akan ada Nabi ataupun Rasul yang diutuskan lagi. Hal ni telah pun ditegaskan oleh baginda sejak daripada awal dakwah baginda. Baginda ada mengumumkan bahawa diri baginda adalah sebagai penutup para nabi. Dengan kata lain, baginda SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir, dan hal ini dapat diterima oleh kaum muslimin secara baik. Itu adalah sedikit sebanyak mengenai dengan kisah berkaitan dengan adakah benar Nabi Muhammad ini adalah Rasul dan juga Nabi yang terakhir. Maka saya akan sudahi kalam saya dengan serangkap pantun. Gema takbir di subuh hari, solat awal jadi amalan. Rasul terakhir tiada ganti, sunnah kekal jadi amalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Apakah amalan yang boleh dilakukan bagi mendekatkan diri dengan Rasulullah SAW? Saya persilakan panel kedua kita untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih sekali lagi atas soalan yang diajukan oleh saudari moderator, iaitu berkenaan dengan apakah amalan yang boleh kita hubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW selepas wafatnya baginda. Jarak masa peninggalan Nabi Muhammad SAW dengan umatnya kini sudah menjangkau berabad lamanya. Terdapat beberapa perkara yang ingin saya kongsikan yang boleh dilakukan oleh umat Islam bagi meraih kedudukan bersama baginda SAW pada hari kiamat. Antaranya, sentiasa memperbanyakkan selawat kepada baginda. Membaca selawat kepada Nabi satu amalan yang amat istimewa. Banyak sekali bentuk selawat dan pelbagai kaedah yang boleh dilakukan untuk melafazkan selawat, termasuk dengan cara berlagu atau bernasyid. Macam zaman sekarang, banyak kasidah-kasidah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya
serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Selain itu, terdapat juga sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka ia akan mendapat keistimewaan pada orang itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 10 rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjatnya sehingga 10 darjat. Malaikat akan menuliskan 10 kebaikan untuknya, dan Allah akan menghapus 10 dosa dan keburukannya. Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i dan Bazar. Yang kedua, memelihara dan mengasihi anak yatim dengan melakukan kebaikan serta pertolongan, memenuhi keperluan mereka yang merangkumi aspek jiwa, soal hati, kasih sayang, juga masa depan mereka. Mengurus anak yatim ini dengan cara yang terbaik, menepati sunnah Rasulullah SAW, dan ganjarannya akan bersama Nabi pada akhirat kelak. Sabda baginda SAW, aku dan orang yang menguruskan anak yatim akan duduk di syurga bagaikan ini. Baginda mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang amanah, benar serta bijaksana. Perlu kita sedar bahawa setiap kita adalah pemimpin kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, negeri ataupun negara. Sehubungan dengan itu, kita perlu melaksanakan tugas sebagai pemimpin dengan kaedah yang terbaik, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, memiliki akhlak yang mulia juga membolehkan diri kita berdamping dengan Nabi Muhammad SAW di syurga kelak. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku kedudukannya di syurga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling aku benci adalah orang yang pemarah, orang yang sombong dan takut. Demikianlah beberapa amalan agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dapat menghubungkan diri kita dengan baginda di dunia untuk dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Akhir kalam, izinkan saya akhiri dengan serangkap pantun. Warna-warni bunga desa, bunga kertas, bunga jambangan, segala puji Allah yang esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang kedua. Memang tidak disangkal lagi, bagi mengimarahkan mahabbah kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, kita perlulah perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi dan mengamalkanlah sunnahnya. Baiklah, kita sudah berada di penghujung perbahasan forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, iktibar dan pengajaran yang dapat daripada perbincangan forum kita pada hari ini ialah: pertama, sebagai manusia perlu yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kekal, iaitu tiada permulaan dan tiada pengakhiran, dan bahawasanya kita sebagai manusia hanyalah hidup sementara. Jadinya selagi hayat dikandung badan, perbanyakkanlah ibadah dengan Allah dan menjauhkanlah diri daripada kemungkaran. Kedua, pembuktian kecintaan Rasulullah SAW untuk umatnya, walaupun dalam keadaan nazak, namun tetap mengingatkan umatnya
supaya tidak meninggalkan solat. Untuk buktikan cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan berselawat ke atas Nabi dan memeliharalah solat 5 waktu. Rumusnya, Nabi adalah Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi tanggungjawab dalam menyampaikan syiar Islam dan menegakkan panji agama Islam. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, cantik kutuman bunga dahlia, pohon melati di tepi perigi, Rasulullah junjungan mulia, halus berketi, indah pribadi. Sekian saja untuk hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu datangnya daripada keikhlasan diri kami sendiri. Saya akhiri forum mahasiswa kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.